Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berhormat Penudana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Osman, Menteri Alih wal Ulama, yang berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi, Pengurusi Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya, selaku tetamu khas, Yang Mulia Setiausaha Tetap, Timbalan-timbalan Setiausaha Tetap, Ketua-ketua Jabatan, Pegawai-pegawai kanan, Pegawai-pegawai, hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, sidang munajat yang pram berkaulah saya hormati dan muliakan sekalian. Alhamdulillah, Ketani selaku warga negara Brunei Darussalam dan penduduk amat bersyukur atas banyaknya nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala di negara Ketani ini. Termasuklah kemudahan jalan raya. Namun di sebalik kemudahan tersebut tidak dinafikan adanya mangsa-mangsa lalu lintas. Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya menjelaskan terdapat 1,674 kemalangan direkodkan sehingga Oktober 2023. Dan sementara yang melibatkan kes fatal atau kehilangan nyawa adalah sebanyak 5 kes. Sementara pada tahun 2022, kes kemalangan direkodkan sebanyak 2,131 kemalangan dan yang melibatkan kecederaan ringan dan parah adalah sebanyak 359 kes. Adapun antara punca yang melibatkan kehilangan nyawa adalah seperti kecuaian, kesilapan pemandu, memandu melebihi had laju atau kelajuan, tidak menggunakan tali pinggang keselamatan, tidak mematuhi arahan lalu lintas jalan raya, melanggar lampu merah, menggunakan mobil ketika memandu, mementingkan diri sendiri ataupun agresif dan tidak sabar, memotong tanpa memberi isyarat, dan memandu di bawah pengaruh seperti umpamanya brake dan steering tidak berfungsi dengan baik dan lain-lain. Ini ditambah lagi kalau kita melihat statistik Jabatan Siasatan Kawalan Lalu Lintas, Pasukan Polis Diraja Brunei pada tahun 2022 telah merekodkan sebanyak 16,402 kesalahan lalu lintas jalan raya hasil daripada 1,568 operasi penguasaan yang telah dijalankan. Sememangnya memang banyak program-program dan inisiatif yang komprehensif lagi holistik telah diusahakan dan dilaksanakan secara berterusan oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya untuk meningkatkan tahap keselamatan jalan raya dan mengurangkan kadar kemalangan di negara Ketani ini. Antara inisiatif tersebut ialah taklimat program kesedaran keselamatan jalan raya yang melibatkan sektor awam dan swasta, cerawara dan pemberitaan melalui media massa seperti televisyen, radio, media sosial seperti Instagram, kaunter-kaunter kerajaan dan laman sesawang, juga melalui khutbah Jumaat, lawatan-lawatan ke hotspot, tempat-tempat lokasi-lokasi kemalangan, kemudian dengan penerbitan buku, kemudian dengan adanya pertandingan kuis keselamatan, pertandingan mencipta klip video keselamatan jalan raya, malah pihak Majlis Keselamatan amat mengalu-alukan kerjasama orang ramai untuk mengungsikan sebarang maklumat kesalahan jalan raya melalui talian Darussalam 123 dan WhatsApp. Bahkan melaksanakan kerja-kerja penambahbaikan ke atas infrastruktur jalan raya di banyak tempat dan lokasi dan penggunaan teknologi
serta kerjasama dengan pihak-pihak yang berkepentingan dan relevan. Umumnya, usaha dan ikhtiar yang komprehensif lagi holistik ini dilaksanakan adalah bertujuan meningkatkan tahap keselamatan jalan raya dan mengurangkan kadar kemalangan di negara kita ini, terutama sekali yang melibatkan kematian dan kecederaan, seterusnya memupuk kesedaran mengenai keselamatan jalan raya. Sidang munajat yang Peramba Kaula saya hormati dan saya muliakan sekalian, berkaitan hari memperingati mangsa-mangsa lalu lintas jalan raya ini, ianya adalah merupakan inisiatif antarabangsa yang disambut pada setiap hari Ahad di minggu ketiga bulan November, yang antara lain untuk memperingati mangsa-mangsa lalu lintas serta keluarga mereka yang turut terkesan akibat kemalangan jalan raya. Tidak dinafikan, pelbagai reaksi dan perasaan yang menyedihkan dialami oleh mangsa keluarga sanak saudara, rekan taulan dan kenalan mangsa. Beratnya mata memandang, berat lagi bahu memikul. Beratnya bebanan yang ditanggung akibat kehilangan orang tersayang. Ungkapan mengatakan bahawa patah sudah dahan berpaut dan malah hilang sudah tempat berlindung. Ditanggung penderitaan berpanjangan. Apa yang dapat kita tunjukkan ialah rasa simpati dan empati yang mendalam, di samping mendoakan kesejahteraan dan keselamatan mereka di dunia dan di akhirat. Ketani pun dan mereka pun, keluarga mereka pun untuk redha dengan qada dan qadar Allah, berbaik sangka dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam mengingati mangsa jalan raya ini, Peramba Kaula saya teringat kesungguhan ulama kontemporeri yang berusaha mengetengahkan qadaya fiqhiyah mu'asarah seperti adabut tariq, iaitu adab di jalan raya, fiqhut tariq, hukum hakam di jalan raya, hukuman akibat kecuaian memandu yang boleh dikaitkan dengan kesalahan qatlul khata' atau qatlu shibhil am, yang boleh dikenakan hukuman penjara, bayaran pampasan diat atau badal al-suluh dan lain-lain. Bahkan alhamdulillah kemarin dalam khutbah Jumaat di masjid-masjid seluruh negara diingatkan supaya menjadikan jalan raya sebagai penghubung destinasi yang selamat dan beri pentingnya zikir dan doa sebelum membuat perjalanan dan ketika hendak memandu sebagai usaha benteng atau hisnun dan mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sebaik-baik penjaga, dan sebagaimana yang kita maklumi bersama bahawa doa adalah senjata orang beriman. Di samping itu, usaha menghindari punca-punca kemalangan yang telah dikenal pasti tentunya dihindari. Ini sebagaimana firman Allah, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la darar wala dirar. Menghindari punca-punca kemalangan ini adalah menepati maqasid syariah yang menganjurkan pemeliharaan terhadap nyawa dan harta benda, bahkan bertepatan dengan kaedah fiqhiyah ad-darar yuzal, artinya kemudaratan itu mestilah dihilangkan dan dielakkan. Adapun berkaitan tindakan orang ramai dan tips ketika ditimpa kemalangan, umpamanya bersabar, mengawal emosi, menahan marah, menjaga budi bahasa, membuat perundingan yang baik, bertenang dan seumpamanya, realitinya adab dan akhlak terpuji tersebut telah dipraktikkan oleh orang-orang Ketani di Brunei, alhamdulillah. Namun penerangan akhlak mulia dalam mengungsikan info situasi sesuatu kemalangan juga perlu dipupuk, terutamanya dalam usaha menggalakkan, dalam usaha tidak mengaibkan terutamanya mangsa. Sidang munajat yang Peramba Kaula saya hormati, ketika kita ini mengingat berkaitan tentang kematian pula ataupun al-maut ini, sebagaimana kita yakini bahawa kematian adalah sesuatu yang pasti yang akan kita hadapi bila tiba masanya tanpa pengecualian.
Ini sebagaimana firman Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Walaupun kita ni bertapuk dalam benteng yang tinggi lagi kukuh, maut tetap akan datang bila tiba masanya. Apa yang kita ni harapkan ialah limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala supaya kita ni dimatikan dalam husnul khatimah, dalam keadaan bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup berkaitan mengingati mangsa jalan raya ini, penyempurnaan jenazah bagi orang-orang Islam yang mana antara lain kelebihan pengurusan berkaitan orang meninggal dan penyempurnaannya banyak disebut dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya Imam Tabrani meriwayatkan dalam kitabnya, kitab Al-Awsat, siapa yang menggali kubur, maka Allah akan memberikan ia rumah di syurga. Siapa yang memandikan mayat, maka dosanya akan dihapuskan sebagaimana ia baru dilahirkan. Siapa yang turut sama mengkapankan jenazah, maka Allah akan memakaikan hiasan di syurga nanti. Dan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yang maksudnya sesungguhnya sesiapa yang melihat jenazah dan ia turut sembahyang, yaitu sembahyang jenazah, maka baginya qirat. Dan siapa yang menyaksikan pengubiannya, ikut ke kubur, baginya 2 qirat atau qiratain, yaitu menyamai 2 gunung yang besar. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa bihadza iktafa aqulu qawli hadza wa billahi at-taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.